Assalamualaikum guys, apa khabar? Alhamdulillah. Nampaknya hari ini kita dapatlah persiaran untuk membuat mapping. Setelah, kalau tak silap dah 2 hari kot saya tak dapat buat mapping, disebabkan oleh urusan yang tak dapat dielakkan. Alright, so macam hari ini saya hendak membuat sedikit analisa untuk US Index. Okay, DXY. Okay, kenapa saya mesti melihat kepada US Index? Kerana pergerakan US Index akan mempengaruhi sedikit sebanyak akan mempengaruhi pergerakan di gold, pergerakan di GU, pergerakan di UJ, pergerakan UCAD yang mana ada kena-mengena dengan USD. Okay? Tapi kena ingat, dia perlulah ditambah ataupun diadunkan dengan fundamental analysis juga. Okay? So berkaitan dengan news ke, berkaitan dengan apa yang terjadi dengan ekonomi yang boleh menyebabkan pergerakan itu juga dipengaruhi. Okay? Alright, so macam yang saya buat video sebelum ini, saya menyangkakan gold pula USDX akan membuat kenaikan ke atas, dan alhamdulillah nampaknya dia telah pergi kepada zon yang saya tandakan sebelum ini, di mana ini yang saya jangkakan dia akan pergi dahulu. Okey, bermaksud yang asalnya dia patutnya membuat penurunan dan kenaikan. So di sinilah pergerakan yang kita jangkakan, dan seterusnya dia membuat kenaikan. So adakah di sini akan terjadinya perubahan harga hingga menyebabkan USD index ni akan membuat penurunan pula? Itu kita tak dapat tentukan. So sekarang apa yang saya akan buat, saya akan buang dulu semua yang saya dah tandakan sebelum ini, okay, supaya kita tidak confuse nanti. So jika dia break ke atas lagi, bermaksud dia akan membuat pullback, dan seterusnya dia akan membuat sambungan untuk ke destinasi yang seterusnya. Jika dah sampai di sini dia tak ada membuat kekuatan untuk naik ke atas, dan seterusnya dia membuat penurunan ke bawah seperti ini, tiba-tiba dia kuatlah. Mana tahu FOMC kan tengah malam kan, tiba-tiba dia turun pula ke bawah, kita pun tak boleh nak jangka, betul tak? So apa yang saya boleh buat, apa yang kita perlu lihat adalah saya akan menggunakan Fibo retracement dulu. Saya nak melihat sampai level manakah dia boleh pergi. Okay, so assuming yang ini dah complete. Okay, assuming yang ini dah complete, so bermaksud dia akan membuat penurunan ke bawah. So sampai level mana dia boleh pergi? Yang pertama sekali saya akan tandakan adalah di zon 0.50. Saya tak akan ambil 0.38 dulu, saya akan ambil 0.50 dahulu, dan seterusnya saya akan ambil 0.618. So dua level ni yang saya akan lihat sama ada akan terjadinya penurunan sehingga ke level-level yang seterusnya, ataupun kalau dia nak pergi sampai ke 786 ni pun boleh. Tapi bagi saya pun dah tandakan awal-awal dulu, saya hanya menjangkakan saja. Alright, so sekarang saya padam dulu Fibo retracement ni sebab tak nak pening kepala. Apa yang kita boleh lihat sekarang, kita menjangkakan ada tak zon-zon yang berdekatan di situ. Okey, ini yang kita nak tengok dulu. So supaya kalau dia sampai nanti, ada tak akan terjadinya perubahan harga. Yang ini dah break, saya boleh potong lah. Okay, so inilah pergerakan yang saya jangkakan boleh terjadi. Okay, so jika kita lihat pun yang 1 dengan 4 ni pun tak bertemu, so bermaksud ini adalah kawasan yang memang boleh dijadikan wave 4, dan seterusnya membuat wave 5 yang terakhir. So sekarang mungkin dia akan pergi kepada 2 zon yang saya tandakan dahulu yang ini. So you macam biasa kena tahu kalau ada kosong di depan bermaksud retracement, kalau ada 1 ataupun 2 di hadapan dia bermaksud itu adalah extension. So tak payah pening kepala nak type FE ke FR ke. Okay, so ini saya akan tandakan 0.786 sebab asal dia memang pun 786. Okay, mana pergi dia? Hilang dah. Top right hilang dah. Mana poi dia pergi ni? Oh, ini sebenarnya sekadar ni saja. Sorry. Gitu. Alright, so ini antara level yang saya jangkakan boleh pergilah. Kalau dia nak pergi, insyaAllah boleh jadi. Kalau tak, dan kita hanya perlu melihat ke manakah arah yang dia nak pergi. Okey, itu dari sudut L wave lah. Kalau dari sudut first kali, kita tukar kepada line chart. Okey, so line chart dia dah sampai, dah touch sini, nampak? Okey, so ini adalah zon yang asalnya line chart kita tandakan.
Okey, saya tandakan dulu sebab ini adalah mulanya penurunan yang agak kuat, drastic punya penurunan, betul tak? So ini saya tandakan dulu di mana menyangkakan dia akan naik sehingga level ini dan seterusnya dia akan pergi ke level di bawah pula, dah touch yang atas. Kalau kita tukar kepada candlestick balik, bermaksud di sini, nampak? Dia dah sampai sini, sebab tu current market price ke bawah. So bila current market price ke bawah, bermaksud the next level yang dia akan pergi adalah, kita tandakan dulu, ini adalah next level. So mungkin dia turun sampai sini dan naik balik, mungkin dia akan mengambil zon-zon yang ada engulfing ke apa ke, dan seterusnya ke bawah pula. So kita perlu menandakan dia. Okay, so ini adalah zon yang agak kuat juga sebab dia bermain di sini, dia membuat base, bermaksud ada possibility dia sampai sini dan barulah dia akan terus naik ke atas, pun boleh jadi juga. Kita tak boleh nak kata tak jadi. Faham tak? Alright, so antara dua zon ni. So kalau next level ke atas, kalau dia break, apa yang kita boleh tandakan adalah di sini. Katalah dia break line merah yang ini. Kalau dia naik sampai ke atas, bermaksud dia ada possibility pergi ke level yang seterusnya, iaitu di atas ini pula. Kalau kita tukar kepada candle, so ini kita tandakan daripada body sampai ke shadow, gitu. So kita tandakan dulu. Okay, so if katalah dia memang turun sampai sini, dia turun sampai sini dan dia touch MA10 ni, mungkin dia boleh pergi sampai sini, gitu. Bermaksud kalau ada penurunan, gold membuat kenaikan. Bila dia membuat kenaikan, gold ada possibility membuat penurunan, itu sahaja. So kita hanya perlu melihat apakah yang terjadi, sama ada perubahan harga ke ataupun dia terus break sampai bawah, itu pun boleh jadi juga. Dia terus break sampai ke sini pun boleh jadi juga, tak menjadi masalah, sebab itu adalah antara zon-zon yang kita perlu lihat. Faham Dan barulah seterusnya mungkin dia akan membuat naikkan ke atas pula. Okay, so ini sahaja yang apa yang saya nampak. Kalau nak dikodkan, kalau betul lah complete 1, 2, 3, 4, 5 ni, bermaksud dia akan membuat wave 2 ke bawah pula, betul tak? Bermaksud kalau betul lah dia pergi ke situ, dia break the whole structure yang ini, dan dia sampai sini, okay, pergerakan dia akan jadi begini. Kalau dia break structure sampai sini, dia akan pull back, dan seterusnya dia akan pergi ke level yang ke bawah pula. Kita tak tahu, mungkin itu yang terjadi pada FOMC nanti. So far, itu sahajalah pandangan ataupun apa yang saya dapat lihat di DXY. Semoga apa yang saya kongsikan ini bermanfaat kepada anda semua. Jika anda rasa video ini sesuai untuk dijadikan idea sedikit sebanyak idea untuk anda, silalah tekan like, subscribe ataupun nak share kepada kawan-kawan pun tak ada masalah, supaya lebih ramai dapat melihat video ini dan memberi sedikit banyak pun memberi idea kepada mereka. Okay, so far itu sajalah apa perkongsian yang saya nak buat. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video saya. InsyaAllah kita akan bertemu dalam next video. Alright, so macam biasa, selamat berbuka puasa, dah 7 suku dah ni, 20 hari bulan Mac 2024. Selamat berbuka puasa guys. Jangan makan banyak sangat, cuba kawal sikit. Saya cakap dia orang, padahal saya pun makan banyak juga, gitu. Okay, terima kasih banyak guys. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa. Bye bye.